Kalau nak Beli main, CD. nak beli CD tu, satu CD pun harga 300 untuk satu game. Ataupun kalau kau nak beli yang digital punya, nak kena tunggu ada dia punya promotion, Diskaun apa bagai. baru boleh beli. So harga dia agak mahal. Compare dengan aku boleh download secara percuma. Macam MLBB aku download secara percuma, lepas tu cuma aku boleh, yelah currency dalam game tu je lah aku nak beli-beli. Biasa aku tak beli pun, aku akan dapat free je. Muntun baik dengan aku. Faham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Anda kini sedang mendengarkan podcast Betul-Betul Tak Betul bersama dua orang co-host saya, iaitu kita ada Firdaus Darmawi aka Divus, kita ada Fitri Anas aka Tri, dan juga saya Ghafar Nawi selaku co-host anda pada petang ini. So, podcast ini dimotivasikan oleh visi kami, iaitu untuk menjadi sumber rujukan utama untuk ahli akademik dalam bahagian permainan video dan e-sukan, di samping merapatkan jurang antara dunia akademik dan industri demi menggalakkan kerjasama dan memupuk sikap pemain yang positif dalam kalangan rakyat Malaysia. Kami juga sedang mencari sponsor. Marilah kita bersama-sama membina masa depan permainan video dan e-sukan yang berintegriti dan berkualiti. Murah-murah aja, DM kami dan ataupun email ke podcastbbtb@gmail.com. Alhamdulillah. Okey, kita kembali. Episod yang lepas kita recap, kita dah berborak berkenaan dengan ekosistem e-sukan ni, dan kami bertiga setuju yang akar umbinya adalah peminat tu sendirilah. Dan episod lepas juga kita ada membahaskan mana satu datang dulu, developer buat game yang bagus ataupun peminat yang fanatik terhadap game tu. Dia antara dua ni lah. So, episod kali ni kita akan borak berkenaan dengan professional tournaments. Okey. Dan untuk memberi makluman kepada para penonton, kami ini bukanlah bercakap atas kapasiti pemain profesional dan juga bukan bercakap atas kapasiti penganjur yang apa orang kata menganjurkan kejohanan setara profesional. Dan aku tak tahulah dua orang ni kan. Mungkin dia orang ada lebih ilmu berbanding aku, sebab ilmu aku sangat terhad. Bergantung kepada game yang aku main, which is Mobile Legends Bang Bang, dan juga a few game yang aku main sebelum Mobile Legends. Aku main Dota, aku main LOL, dan ada game-game online MMORPG yang aku main lain, di samping game-game yang casual macam simulation apa semualah. Itu game yang aku main lah. Tapi kalau korang nak kecam disebabkan adalah apa, tiga orang yang borak, bukan pro pun apa semua kan, korang kena ingat kami bertiga ni pemerhati. Pemerhati dalam kalangan peminat-peminat gamers kat dalam Malaysia ni. Kami melihat apa yang sedang berlaku dan juga kami ada meminati game-game yang kami minati. Kami juga bermain game. Kami main game lah, senang cerita. Dan disebabkan kami bermain game, sama juga macam korang pun bermain game juga. Dan ada setengah-setengah benda tu kami setuju dan ada yang kami tak setuju lah. Okey, dalam episod kali ni kita akan fokus kepada kejohanan e-sukan profesional. Okey, kenapa kami buat disclaimer, kenapa aku buat disclaimer awal-awal tu, disebabkan faktor-faktor yang kami bincangkan ni faktor luaran yang public mungkin dia dah nampak, mungkin dia dah tahu, tapi dia tidak mengamati benda tu. Dia tidak mengamati mungkin lebih daripada kami lah. Memang kami kaji, kami pergi kat situ, dan macam aku kenal orang kat dalam tu, dan aku pun bertanya soalan-soalan yang aku akan explain ni lah. Dan kat sini untuk bagi semua orang faham, aku akan explain berkenaan kejohanan profesional e-sukan. Dan sebelum ni pun kita dah ada explain berkenaan dengan 3 tier tu. Tier 1, 2 dengan 3. 3 amatur. Dari segi penganjuran dia, prize pool dia, peserta dia, dia punya tahap prestige tadi tu macam mana. Daripada tier 3, 2 dengan 1. 3 amatur, tier 2 semi pro, dan tier 1 adalah profesional. Dan kat sini kita nak fokus pada satu tier saja. Tier 1. Tier 1. So, kejohanan profesional adalah acara e-sukan yang berskala besar. Comel, e-sukan.
Tersasul gila. Acara e-sukan berskala besar yang dianjurkan secara rasmi oleh penerbit permainan ataupun badan e-sukan utama lah. Macam MESF untuk skala tier 2, skala semi pro, dan kita ada profesional, biasanya dianjurkan oleh developer e-sukan tu sendirilah. Kalau Dota apa? Aku tak main Dota. Alamak. Kalau Fortnite? FNCS, Fortnite Championship. Fortnite organizer dia? Epic lah. Ha? Epic lah. Epic. Epic. Kalau Mobile Legends? Muntun lah kan. Kalau PUBG? Kalau Epic, dia dalam muntun dia rendah. Kalau Epic tu tier rank gila. Kalau PUBG 10 sen. 10 10 sen. sen. Betul lah tu. Dan developer pembangun game-game tersebut, dia ada satu bajet yang besar. Dia nak hypekan game dia lebih tinggi, dan aku beranggapan ini tak tahu betul ke tak, aku beranggapan diorang punya bajet marketing tu banyak pergi ke kejohanan e-sukan ni lah. Diorang punya marketing tu banyak pergi. Contoh diorang menawarkan prize pool $250,000 USD. Maksudnya bajet marketing diorang untuk satu season tu adalah $250,000 diberi kepada kejohanan macam ni lah. So korang boleh bezakan tak kejohanan global dengan kejohanan tempatan yang korang nampak berdasarkan game favourite yang korang main? Tempatan, apa yang ditawarkan oleh developer tu, dan international apa yang ditawarkan, ataupun dia local tak ada international je? Dia macam ni lah. Kalau macam game yang aku main, which is Pokemon. Sebab Pokemon pun dia ada dia punya championship dia. Dia ada annual championship. So dekat local memang tak ada. Sebab memang event dia tu World Championship. Panggil World Championship. Kalau tak silap aku, setiap tahun dia akan buat dekat negara-negara yang berbeza macam tu lah. So Dia lawan apa tu, Fik? dia players battle tu. Battle system Pokemon tu. Pokemon tu. So TCG pun ada juga, yang actual TCG lah, yang physical punya pun ada juga tournament dia. Okay. So dia ada dua lah yang major tu yang aku tahu. Kalau yang Pokemon yang battle ni, kalau real punya, adakah dia main tepuk kad ke? Macam Bukan. Bukan. Kau tengok kau punya TCG Pocket tu kan, setiap kad tu dia ada dia punya Kuasa-kuasa. power dia kan? Power dia tu. So itulah dia punya, orang kata, action dia yang akan berlaku dalam game. So kita kena collect energy tu, kita guna attack tu, dan dia ada juga macam support card, tool card dan sebagainya. Item apa semua tu. So macam kalau dalam game dia pula, dia punya base game dia, ada setiap Pokemon ni dia ada dia punya attack set dia lah. Dia punya apa tu orang kata, move set dia sendirilah. So dia ada juga macam dia punya hidden ability dia, dia ada dia punya strength, dia ada dia punya weakness. So all this dia make for like a very engaging battle lah macam tu. So dia macam dekat local memang tak ada. In fact aku rasa memang local kalau ada pun dia lebih kepada macam Fun match lah macam tu. Bukan. Untuk selection. Untuk sahaja. selection sahaja. Untuk pergi ke peringkat untuk international. pergi ke yes, betul. So untuk mendapatkan benda tu pun macam kita kena ada registered macam account macam tu yang akan memberikan kita peluang lah untuk compete kan. So macam kalau dia mungkin dia akan guna data ke apa untuk identify like siapa yang akan shortlisted. So dia ada a set of people yang akan datang from one region, and everybody akan berkumpul lah dekat dia punya World Championship tu. Oh, itu memang yang terbesar lah. Memang. Ada pernah tak ada buat kat Malaysia benda tu? Tak pernah lagi. Memang aku rasa. Kenapa kan? Sebab kalau bagi aku lah kan, Malaysia ni dia bukan, kalau game Pokemon ni dia bukan something yang macam berterusan. Faham tak? Kalau macam MLBB, game dia itu base game dia itu je lah. Kalau Dota tu macam Dota tu je lah base game dia. Tapi kalau Pokemon ni dia punya championship dia akan ikut generation apa masa tu. So dekat Malaysia ni game Pokemon dia baru naik masa generation 6-7 macam tu. So masa sebelum tu dia macam agak very niche lah market dia. Macam pemain-pemain Pokemon kat Malaysia ni macam tak ada communication with each other macam tu, ataupun dia punya community mungkin belum cukup strong. So mungkin ada
wakil yang dihantar, tapi mungkin tak sampai level untuk dia eligible untuk masuk championship tu. International tu lah. Yang aku tahu memang kita pernah ada hantar, tapi all the details aku tak ingat lah. Faham. Daus. Yang game yang kau follow apa benda tournament profesional yang ada dekat tempatan dan international? Kalau aku main ML ini untuk professional level lah. Profesional. Kalau sebab aku seorang pemain game Muntun, Mobile Legend. Game Muntun Muntun banyak game. Yelah, Mobile Legend lah aku main. ML. MLBB. Sebab dekat Malaysia aku dah main since 2016. Walaupun aku bukan pemain yang sangat tegar, tak adalah tak. Tapi aku main rank tu kategori tegar jugalah. Faham. Tapi tak adalah main sampai pergi masuk Tournament besar-besar tak ada lah. Tak ada sebab tak ada bakat pun. So tournament kalau international yang ada kita ada kalau setiap tahun kan. Setiap tahun. Dia ada MSC. MSC dan tempat dia berbeza-beza setiap tahun. Lepas tu ada M series. Ada yang Honor tu. Apa? Honor? Honor of King. Bukan Honor King. Yang latest ni. Ni phone punya tournament tu macam Snapdragon apa tu. Yes, Snapdragon, Honor apa benda. Honor tu dia punya sponsor je. Itu salah satu international lah. Okay. Cuma dia punya price pool tu berbeza lah. Mungkin yang Honor ni mungkin sikit aku tak sure lah dia. Tadi kan Fitri ada cerita kan, kalau buat local Malaysia punya, dia adalah untuk selection pergi ke overseas kan. Kalau untuk ML macam mana nak? ML ada. Ada selection ni? Dia ada. Bila sebelum nak masuk tournament international ni, dia ada satu tournament dekat Malaysia dipanggil MPL. Professional. Apa long form dia apa? Long form apa? Long form. Long form apa? Malaysia apa? Aku pun tak tahu panjang dia apa. MLBB Professional League. Okay. MPL. Sebab M aku ingat Malaysia lah. Bukan. Dia main kat Malaysia kan. Dia MPL MY. Yes, MPL MY. Yes. So dekat Malaysia ni dia ada apa? 2 team yang akan boleh pergi. Satu team dia bila menang dia champion. Dia akan contohlah kalau kita nak kata dia MSC punya champion lah. Bukan. Tournament. So MPL MY ni yang pemenang akan pergi terus ke MSC. Tapi yang second place dia akan lawan lagi sekali. Dekat aku tak ingat apa nama dia. Wildcard. Ni biasa yang nombor 2 dia akan bertemu antara negara. Dia akan bertemu dekat wildcard. Nombor 2 Singapura, nombor 2 dekat Filipina, nombor 2 dekat Indonesia. Dia akan berjumpa dekat wildcard dan champion akan dapat lagi satu slot ke MSC. International. Cuma aku nak tambah lagi. Tadi Fitri cakap orang regional nak pergi ke international kan ada stages dia kan. Kalau dekat dalam Malaysia untuk ML lah kita boleh borak pasal ML sebab kita follow rapat kan Daus kan. Untuk ML specifically grassroots kan, kalau dia nak main dia boleh pergi tournament tier 3. Biasa tier 3 ni adalah amatur, yang mana situlah tempat orang scouting. Sebelum ni sebelum ada MAL, Malaysian Amateur League, Mobile Legends Amateur League, yang mana dekat Indonesia dipanggil MDL, Malaysian Mobile Legends Development League. Dia amateur punya level. Tapi pada aku tak nampak itu adalah amatur. Aku nampak itu adalah tournament semi pro. Sebab contoh bila relegated ataupun terkeluar daripada liga utama which is MPL MY, dia akan pergi ke ML. Seperti di Indonesia bila relegated MPL tu dia akan turun ke MDL. Dia ada stage dia lah. Ini untuk liga profesional lah. Dan siapa yang nak jadi profesional, nak masuk ke dalam MPL, biasanya dia akan di scout ataupun di rekrut daripada MAL kan. Betul tak? Betul. Dan siapa yang nak masuk MAL tadi, dia kena datang daripada beberapa cabang semi pro yang lain. Contoh MSL, Student Leader. Tournament university ni
champion ada peluang untuk pergi ke MAL. ML. Kalau dia orang menang MAL, dia orang Ada pergi peluang naik untuk pergi MPL. MPL. Dia punya langkah-langkah dia tu lah. Sebab sebelum ni, kepayahan kita, ini berkait rapat dengan episod yang lepas, adalah ekosistem tadi tu tak lengkap, dia rompong. Cara kita nak rekrut. Fitri pun ada sebut sebelum ni, dekat episod yang lepas, berkenaan dengan grassroots tu. Yang mana grassroots ni adalah peminat yang kadang-kadang dia boleh main game. Dia tak boleh pun main game, tapi sebab kawan-kawan dia main apa semua, dia ikut je perkembangan. Dia bukan main pun, dia just fan. Dia grassroots lah. Untuk MAL ni tadi, orang daripada MSL ada, orang daripada sukan-sukan sukan antara universiti, Masum pun ada, sukan ya, Sukma ke apa tah, dia orang akan rekrut lah untuk masuk dekat dalam ML ni. Sebab sebelum tu dulu, tak silap aku Amtuah, dia adalah orang nombor 2 dekat dalam marketing tu, tak silap aku. Dia cerita berkenaan dengan lapisan-lapisan peserta yang boleh masuk ke dalam kejuaraan profesional ni melalui MAL lah. Problemnya, ini dia punya problem lah. Disebabkan jalur tadi tu makin lama makin narrow kan. Peluang untuk orang-orang kebanyakan grassroots ni untuk pergi ke level profesional dia makin sempit tau. Sebab sebelum ni MPL tu tak ada MAL. Kalau dia orang nak buat grouping, lama kan dah urusan. Betul. Beribu orang try satu Malaysia. Betul. Kadang-kadang seminggu tu grouping stage saja. Memang lama. Jadi dia nak buat cut short, dia buatlah MAL ni. Kalau untuk Pokemon pula, sekarang ni kan ada Pokemon yang macam 3 versus 3 Oh, ada ke? Ada, dia macam Wild Rift punya game tu. Apa lah? Tu Pokemon Unite. Pokemon Unite tu. Itu ada buat tournament tu, Fik? Setahu kau? Setahu aku kat Malaysia tak ada lagi kot. International ada. Pokemon Unite tu. Aku tengok pun style juga. Mungkin dia belum sampai tahap di mana dia orang akan buat lagi kot. Tapi aku rasa kalau ada pun dia akan jadi a part of the championship jugalah. Oh, okey. Bagus tak benda tu? Pada kau? Game tu. Aku tak main game tu. Tapi kalau Pokemon selain daripada TGC, apa lagi yang dibuat kejohanan? TGC dengan dia punya Pokemon Battle tu lah. Pokemon Battle tu lah Pokemon Battle. Okey, banyak juga sebenarnya kan? Mungkin dia boleh buat ni kot. Dan aku rasa the reason kenapa dia orang create Pokemon Unite tu pun is to one day jadikan benda tu macam ada kejohanan jugalah ataupun championship jugalah. Tapi kenapa dia orang tak fokus kepada TGC je? Pada aku TGC tengok Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh pun dia orang ada tournament dia orang sendiri. Tapi dekat Malaysia tak ada kan? Komuniti ni sangat kecil. Memang sangat kecil. Sangat niche. Sangat niche. Macam tu lah. Kalau dekat Malaysia ni kau tengok lah. Kalau nak event-event besar ni, make sure dia punya crowd dia is as besar lah. comparable to MLBB lah. Faham. Sebab bagi aku pun kan, kalau kita tengok dekat Malaysia ni, selain MLBB dan dulu Dota 2 kan. Selain Dota 2 dengan MLBB, apa lagi game yang ada sebanyak itu follower dia? LOL, Counter Strike, PUBG. Ada ke competition tu dekat Malaysia sekarang? Yang on the Malaysian level lah. Kalau PUBG ada lah. PMPL. PMPL untuk pun mobile. PMPL sekarang pun macam dah suram-suram sikit kan. Itulah kita nak kena discuss. Kita nak bawa dalam perbincangan ni. Dia ada, tapi satu masa dia kenapa? Ini kejohanan macam tu lah. Sepatutnya dia ada, tapi kenapa dia makin lama makin suram? Lepas tu atlet-atlet yang membawa nama PMPL, membawa nama game-game macam Dota apa semua, kenapa sukar untuk didendangkan kepada masyarakat luar? Yang aku nampak sebelum ni kenapa ML tiba-tiba naik, lepas tu PUBG tiba-tiba naik, tiba-tiba suram. Sebab aku nampak game ni dia naik rating dia tu disebabkan oleh individu-individu yang bermain ni. Trend lah maksud kau. Sebab kita ada solos. Masa tu kita ada Fredo. Tiba-tiba Fredo daripada Mobile Legend before. Dia jump, dia pergi PUBG. So dia main PUBG. So tiba-tiba meningkat naik disebabkan individu ni, karakter dia. Tapi Fredo dah tak main ke? Sebab aku dah lama tak ikut perkembangan PUBG ni. Itulah. Mungkin kalau ada penonton kita yang tahu apa jadi dengan Fredo sekarang ni. Sebab aku dengar rumours dia main PC, PUBG PC. Correct me if I'm wrong. Tapi aku dengar
benda ni belum sahih. Betul atau tak aku tak tahulah. Jadi dia ikut individu lah. Kebanyakan dia yelah sebab diorang kan buat live stream before. Betul? Even MLBB dekat Malaysia ni naik pun disebabkan salah satu ni disebabkan oleh Solos. Nak pula masa tu zaman PKP memang orang memang menghadap PC ataupun phone masa tu. Dia hit masa tu dia live dekat Facebook hit 100,000 kan. Watching dia punya Watching hours. Kan dia punya audience Audience bukan currently watching hours. watching. People's watching. People's watching Yes. Kalau untuk global lah, kita ada tournament besar, The International untuk Dota 2 kan. Satu nama yang pada aku prize pool dia wish. Yes, even Malaysia pun salah seorang Player untuk Dota daripada 2. Malaysia untuk Dota 2 kan. Memang betul. Paling power lah. Lepas tu kita ada Valorant Champions Tour VCT. Southeast Asia ada, tapi aku tak pasti Malaysia ada hantar wakil ataupun tak. Street Fighter ada international. Ada? Yes. Kita ada ML tadi, M series dengan MPL lah, local dengan internationalnya. PMGC, PUBG Mobile Global Championship. Itu yang global kan. Kalau local kita ada PMPL. PMPL. Itu kalau dekat Malaysia, MPL ni dia jadi liga paling stabil dan kompetitif dalam Malaysia. Kalau kita tengok, kenapa aku cakap macam ni? Sebab mainstream media pun dah ada cover dah kat sini. Yes. Dia actively untuk buat tournament sebab every year dia akan ada 2 kali tournament. 2 kali tournament? Kan? Ya, 2 season. 2 season. 2 season. 2 kali. Bukan 2 kali. 2 season dalam 1 tahun. Dalam setahun tu ada 2 lah kan. Which is betul lah. Which is 2 kali lah. Tapi untuk tahun 2025 ni aku agak terkejut sebab dia punya kita panggil penganjurannya tu ditunda kepada selepas raya. Untuk MPL ni. So demi memberi laluan kepada puasa dan raya lah. Jadi dia punya julat tu agak lama lah juga. Tapi sejauh mana kelainan yang dia orang bawakan, sebab kita tahu kenapa engkau tengok Pokemon punya tournament kalau kau tengok lah. Kenapa aku tengok? Sebab aku nak tengok like satu sebab kalau kita sendiri battle dengan orang, kita nak tahu strategi. Yes. So macam kita nak tengok lagi gameplay orang macam mana. Dan lagi satu nak tengok like apa kelainan yang dia bawa. Sebab macam kalau aku nak sebut pasal game yang battle dalam apa tu? Dalam championship tu, dia kadang-kadang ada benda-benda yang pelik yang akan berlaku yang kau sendiri pun tak boleh expect tau. Contohnya macam dia bawa satu Pokemon basic, and then dia menang lawan Pokemon yang power-power. Pokemon power-power yang memang dah di-train dan orang kata customize untuk menang dalam competition macam tu. Dan dia menang. Macam itulah. So aku rasa macam itu adalah entertainment lah buat aku. Selain kau nak study pasal apa ni? Kau nak study pasal strategi kan, atau kau boleh main dengan kawan-kawan kau. Tapi dalam masa yang sama dia boleh jadi source of entertainment juga. Dan kalau benda tu macam dia meletup kan, dia jadi macam satu benda yang viral. Dan bila viral tu macam you can feel like kau a part of it lah. Macam tu. Kau ada tengok ML sebab nak tengok meta? Yes, salah satunya sebab Fitri tengok meta. Sebab aku kan main ML. Walaupun sekarang dah hampir, kalau sebelum ni hampir tiap malam aku main. Dan sekarang ni kadang-kadang seminggu sekali 2 macam tu aku main. Salah satunya kalau aku tengok ML, tak kisahlah aku tengok live stream ke ataupun tengok tournament ke. Salah satunya sebab kalau tournament kalau tournament sebab dia mengajar satu meta lah. Pemilihan hero lah. Meta tu apa? Drafting. Kalau drafting, kalau meta ni apa meta ni? Dia macam strategi yang kau boleh guna pakai lah, macam apa dia punya arrangement dia. Contohnya hero apa yang kau akan pakai, kau nak pair dengan apa dengan teammate kau. Yang tu aku tahu maksud meta tu, aku tak tahu. META. Most efficient tactics available. Okay. Most efficient tactics available. So kalau dekat tournament ni, professional league ni, tournament ni, diorang kan ada analis, ada coach. Betul. So dekat dalam tournament ni lah kita tahu kenapa penggunaan hero ni berlaku. Kenapa penggunaan item ini berlaku. Sebab ada caster. Caster juga belajar benda ni. Caster caster ni bukan calang-calang orang untuk kenapa dia jadi caster adalah disebabkan dia belajar benda ni. Dia belajar item, dia belajar nama hero, skill hero, nama skill tu.
dia boleh sebut macam aku, kita tahulah. Tapi bila nak sebut, okay, apa nama skill ni? Tak tahu. Macam tu. Api, elektrik. So disebabkan aku tengok tournament ni, aku tahu sekarang ni meta kita menggunakan meta apa. Contoh kalau jungler menggunakan jungler assassin. Ataupun tiba-tiba dah tukar meta menggunakan jungler tank. So dekat sini menambahkan aku pengetahuan, Betul. menambah aku punya skill. Analytical skill kau. Yes. Analytical. Tapi kalau Lepas tu lagi satu, aku ni jenis malas nak baca patch. So dekat sini aku boleh tahu diorang akan, macam aku tengok live stream ini tak payah tengok international tournament, aku tengok live stream. Biasa live stream diorang akan bagi tahu, okey kenapa pakai ni? Sebab patch ni dia bagi tahu dia ada nerf kat ni, ini ada buff dekat buff sini. lagi. Lepas tu kenapa tak boleh pakai hero ni? Hero ni kena ban sementara sebab ada bug. So dekat situ info-info dan berita-berita terkini. Dia macam tu lah. Patch ada dah bagi tahu dah siap-siap. Malas. Malas nak baca. Tengoklah You tu expect lah tournament. orang bagi tahu kau kan. Itulah aku aku tak cakap orang lain, aku cakap aku. Aku memang malas nak baca. Malas nak baca. Aku biasa buka patch tu, aku akan scan saja. Scan info yang means cepat dekat mata aku tangkap tu je. Dia tak akan baca details. Faham. Tapi itulah kebanyakan kita buat. Kan? Macam Fitri cakap, dah ada tapi tak malas nak baca. Korang lah, bukan aku. Je. Tadi dia baru mengaku dia. Tapi betul lah. Tapi kau orang perasan tak? Dalam banyak-banyak benda yang kita borak ni kan, game mobile makin naik untuk tournament macam ni. Betul. Kenapa pada korang? Soalan tu bagi aku lah kan. Aku memang dah lama dah fikir macam, kenapa sekarang ni banyak gila game mobile yang menaik. Meningkat naik. Dia satu sebab apa tau? Satu benda yang aku selalu encounter bila aku cuba untuk borak pasal game dengan orang kan. Sebab aku ni adalah seorang PC gamer lah. Mungkin nak kata dengan konsol. eksklusif tu tak lah. Tapi PC gamer dan console of choice aku adalah Nintendo Switch. Sebab yalah, kalau katakan game-game dalam PlayStation, mungkin Sony, mungkin game dalam PlayStation ataupun Xbox, sah-sah lah mungkin akan ada dekat PC kan. Betul. Mungkin yang kecuali yang eksklusif lah. Tapi kalau aku nak borak, contohnya macam aku kenal kau kan, aku tanya kau main game kat PC tak? Jawapan kau biasanya akan apa? Ya, aku main lah. Sebab kau ada PC. Betul. Tapi tak semua orang ada PC, tak semua orang main game dekat laptop diorang. It's not something yang already available. Betul. Setuju. So untuk menjawab soalan kau, kenapa mobile game naik adalah capacity handphone kita sekarang pun dah sampai tahap di mana kita boleh run game yang very sophisticated, dan dalam masa yang sama handphone tu adalah something yang readily available and, nak kata murah tu tak lah, tapi readily available and accessible untuk rakyat-rakyat kebanyakan. Anyway, anytime. So macam aku sendiri pun ada handphone. Semua orang ada handphone dalam ni. Tapi nak kata, adakah semua orang ada diorang punya custom PC sendiri? Adakah semua orang ada PS5 dalam bilik ni? Mungkin tidak. Macam itulah. Mungkin dia ada laptop. Tapi laptop dia dah tak compatible pun dengan game tu. Macam Daus dia tak ada PC. Kita dua ada PC. Kita dua ada PC. Tapi handphone semua orang ada. Betul, handphone semua ada. Lepas tu handphone korang semua power kot. Macam aku. Macam handphone dia tak power je. Macam aku tak ada PC gaming, tapi aku ada laptop gaming. Tapi aku tak main game dekat PC. Tapi kau tak main game kat PC. Kau lagi prefer main MLBB sebab apa? Kawan-kawan kau ada kat situ main game tu. Lagi satu, macam akulah, kenapa aku pilih mobile ni, dan kenapa juga mobile game ni banyak makin naik sekarang. Salah satu ni tadi macam kau cakap tadi, sebab phone dekat mana-mana sekarang. Kalau aku main ini diri aku kalau aku main game dekat phone ni, aku dekat mana-mana pun aku boleh main. Betul. Kalau aku main yang game dekat PC ataupun konsol ni, aku kena berada dekat rumah aku. Takkan aku nak bawa merata aku punya laptop. Kalau aku ada custom PC, takkan aku nak bawa merata. Lain lah. Contoh aku nak balik kampung aku, takkan aku nak heret benda tu nak bawa balik kan. Ada orang yang boleh buat benda tu. Lepas tu satu lagi, kalau game yang bukan mobile ni, harga dia agak mahal. Betul. Contohlah aku ambil contoh. Ni, Hogwarts Legacy 200 lebih dia beli. Mana sampai 200 lebih. Tak sampai. Macam aku main PS5. Aku PS5. Aku beli PS5, seketul PS5, 2 controller plus 2 game masa tu. 3,500 macam tu. Mahal. Lepas tu kalau nak beli, aku beli yang jenis yang disc punya. Kau bayangkan kalau nak
Nak Beli main, CD. nak beli CD tu, satu CD pun harga 300 untuk satu game. Betul? Ataupun kalau kau nak beli yang digital punya, nak kena tunggu ada dia punya promotion, Diskaun apa bagai. baru boleh beli. So harga dia agak mahal. Compare dengan aku boleh download secara percuma. Macam MLBB aku download secara percuma, lepas tu cuma aku boleh, yelah currency dalam game tu je lah aku nak beli-beli. Biasa aku tak beli pun, aku akan dapat free je. Muntun baik dengan aku. Faham? Siul. Tapi itulah Pokemon TGC pun free juga kan Fit? TCG tu pun dia ada yang free juga. In fact, Ada yang kebanyakan berbayar orang yang kat aku, dalam. ya kebanyakan orang yang aku kenal main game tu pun yang tak bayar pun. Dia still enjoy benda tu. Tak apa. Kita tak perlukan untuk mobile ni dia tak perlukan entry level ataupun sophisticated Yang punya mahal lah. phone untuk enjoy the game kan. Murah-murah pun dah boleh kan. Murah-murah pun boleh. Hantar je email. Bukan, itu bukan. Lain Itulah aku tertarik nak bincang benda ni pasal FPS. Macam dulu ada satu ketika dahulu Counter Strike dia jadi hit kat dalam dunia. Betul. Sebab kita ada female professional Counter Strike player daripada Malaysia. Memang meletup lah time tu kan. Lepas tu Dota pula naik kan. Time tu Dota dengan orang terkejut sebab Dota adalah game yang pertama mengatasi prize pool golf. Yes, betul. Ah. Harga price pool untuk Dota aku Dota. tak tahulah, mahal betul Time tu media memang ya betul prize pool dia macam ni banyak kan. Lebih kaya kalau orang main macam Tiger Woods main golf kan. Cakap terkejut Berpanas kan. berhujan. Sebab sebelum ni tak pernah. Lepas tu Dota pun dah dekat Malaysia memang tak nampak scene-nya. LOL pun sama, tak nampak scene-nya. Makin lama makin suram. Tapi sekarang yang betul-betul tengah naik mobile lah. Aku pelik lah kenapa tiba-tiba dia shift macam tu kan. Rupanya entry level apa semua lah kan. So kalau pada pendapat korang kan, Malaysia patut ke ada lokasi yang spesifik untuk menjalankan tournament e-sukan banding contoh kita ada velodrome dekat Bukit Jalil untuk basikal. Kita ada kolam renang bertaraf Olimpik dekat Bukit Jalil juga. Kat Shah Alam pun ada rasanya. Kat Shah Alam pun ada juga kan. Pusat akuatik. Pusat akuatik kan. Tapi untuk e-sport ni perlu ke satu hub dia sendiri yang mana kat tempat tu boleh main PUBG, boleh main Dota, Fortnite, LOL, ML, semua-semua game ni. Patut tak? Dia macam ni lah kalau nak cakap dia boleh tapi dia kena arrange ataupun not arrange lah, strategi balik lah, susun atur balik strategi location ni supaya orang tak ada stigma di mana mengatakan bahawa pusat ni macam pusat Serenti. Bukan bukan Serenti gila. Ni macam cyber cafe je, faham tak? So kalau kau kata kau nak jadikan pusat, the reason kenapa MLBB ni dia tak perlukan pusat sebab kau boleh main dekat mana-mana je. Mamak boleh. Mamak kau nampak lah 2-3 meja orang semua main ML. Kan? So untuk katakan kau nak satu tempat atau satu area di mana kau boleh fokus on main game, again business owner mungkin kau boleh pilih game apa kau nak host, ataupun dalam masa yang sama kau ataupun kalau nak buat yang macam free jenis game apa yang kau nak, mungkin kau boleh buat. Tapi itulah macam aku kata lah, we need to strategize balik supaya it's not regarded as the next generation of cyber cafe lah. Betul. Macam tu. Kalau tak vibe-nya nanti nampak macam cyber cafe. Bang, betul, PC 5 RM2. betul. Kalau aku lain sikit pendapat aku dengan Fitri. Contoh kalau untuk tournament, aku lagi prefer ini kalau tournament. Ni kau kata pasal tournament ke apa ni? Tak kisah. E-sport punya E-sport ataupun location. tournament. Macam aku kalau untuk tournament, aku prefer untuk ada kita punya stadium sendiri, which is sekarang diorang try untuk Push lah untuk tu. push untuk ada kan. Tapi tu lah, kekhawatirannya nanti dia akan nampak macam cyber cafe. Faham tak? I mean stadium ni is a different thing. Yes, Stadium maksud tu aku, benda lain. stadium ni fokus dia adalah untuk tournament, untuk tiap kali tournament memang ada kat situ lah. Sebab apa aku cakap macam tu tadi? Sebab bila kau kata tadi velodrome, velodrome untuk basikal, pusat akuatik untuk berenang. So kau nak kena kata bagi aku macam ini adalah tempat
di mana kau nak pergi untuk semua orang main benda tu. Faham tak? So macam cyber cafe lah. Yelah. So point aku tadi itu untuk stadium, kalau untuk event-event atau tournament kan. Activity. Contoh kalau ada satu, kau nak kata hub, aku lagi prefer macam apa yang ada sekarang. Sebelum ni ada Homeboys punya tempat pit stop tu. Dah boleh makan kat situ. Yes, aku suka lepak-lepak. Aku suka vibe macam tu sebab the community dia semua kat situ. Betul? Dekat situ kau tengok semua orang main game, semua orang makan. Game yang sama lah ke game yang berbeza-beza? Kalau kita tengok, sebab tu adalah Homeboys pit stop. So dia adalah peminat Homeboys, dia orang main ML lah. Faham. So mungkin ada business owner nak jadikan dia nak naikkan game PUBG. Dia buat spot hub untuk PUBG saja. PUBG. Tapi korang kena faham, PUBG dengan ML ni dua identiti yang berbeza tau. Sebab dia shooting game. Shooting game kau memerlukan macam PUBG lah. Kalau engkau nak main dekat public, kau perlukan headphone ataupun earphone. Sebab engkau nak dengar bunyi step enemy daripada mana. Betul. Macam MLBB, kau mute phone kau pun kau boleh main. Betul. Kau tak perlu pun dengar music tu. Even Fortnite pun. Kecuali engkau main certain hero, macam kau main Joy. Kena dengar music. Kena dengar music dia untuk engkau cast engkau punya skill tu. Tapi kalau main PUBG, untuk engkau main dekat sesuatu hub ni yang riuh, yang open, yang riuh, agak susah lah. Kecuali ada business owner yang sanggup spend untuk buat soundproof. Satu bilik macam bilik karaoke lah lebih kurang. I mean, iyalah, kalau betul. Sebab kalau based on apa yang aku cakap tadi tu, kena strategize balik lah. Yes. So make sure you cater to apa game yang kau nak, and make sure that in case lah game tu, dah tak trending masa tu, so kita kena adapt balik lah kan. Takkanlah kau nak host game yang sama juga. Betul. Untung macam tu. Ada ke owner business yang berani contoh PUBG tengah naik, dia sanggup untuk buat bilik untuk player main kan, sambil makan, sambil lepak. Game tu dah drop. Habis tu dia apa karaoke jamban. Lepas tu kalau dia orang tak go game spesifik, kalau contoh dia bagi area kosong, bilik kosong je kan. Macam mana? Like apa different dia daripada kau main dekat mamak? Betul. Sama je kan. Sama mamak lagi dapat makan open air, kau boleh dapat ais kosong. So depends on game lah. Kalau MLBB aku suka macam Homeboys ada pit stop sebelum ni. Sebab best tau. Even kalau ada tournament yang tak dapat pergi, tiket habis, dan boleh duduk kat situ watch party. Betul, ramai-ramai tengok. Yeah, lagi satu kan, aku boleh nampak lah like what ada opportunity lah benda ni kan. Kalau katakanlah Homeboys dia orang nak recruit member baru kan. Dia orang boleh je gunakan pit stop tu sebagai hub untuk recruitment ataupun platform dia orang untuk identify orang-orang yang bersesuaian untuk dia orang punya recruitment. Faham. Okay, ini perbincangan yang menarik untuk kita fokus kepada tier 1 punya tournament, which is kejohanan profesional. Apa usaha-usaha yang kita boleh buat untuk penambahbaikan dari masa ke semasa, dan mungkin selepas ni kita akan kupas berkenaan dengan cabaran penganjuran, sebab dalam cabaran penganjuran tu dia ada benda yang dipanggil kos yang terlibat. Siapakah yang akan membahan ataupun mengambil kos-kos tadi tu, dan juga beberapa benda lagi macam masa ke depan kejohanan e-sport kat dalam Malaysia ni dan lain-lain. Untuk itu kita akan bertemu dalam part yang kedua, yang mana kita akan kupas lebih dalam sedikit. Mungkin untuk korang yang peminat-peminat professional tournament ni boleh relate dengan apa perbincangan kami ni. Okey, anda sedang mendengarkan podcast Betul-Betul Tak Betul bersama saya, Ghafar Nawi aka Slumber, bersama dua co-host saya. Kita ada Firdauza Mawi aka Divus, kita ada Fitri Anas aka Tri, dan kita akan bertemu kejap lagi dalam bahagian kedua. Ciao.